Selamat petang. Hari ini saya nak share satu, memang isu dan insiden dah lama dah berlaku. Itu yang saya letakkan tajuk hari ini ialah double standard kepada rakyat Malaysia. Double standard, apa-apa perkara pun double standard untuk rakyat Malaysia lah. Dah jadi seperti begitu, right? So saya akan play satu video, right? Sebelum saya share, saya akan play satu video. Okay, sekejap lah. Okay. Dia cakap duit saya jatuh ke bawah. Tapi masa tu dia sebelum tunjuk suruh saya ambil duit tu, dia pegang dulu saya punya untuk. Kurang ajar dia. Habis apa tu hilang bila Saya sudah cakap dengan HR. HR cakap buat masa ni you jangan bagi tahu siapa-siapa family ke apa. Hei. Nasib ke? Ya. Nama apa? Nama apa? Saya. Pozol. Pozol. Yang suspek ni jaga budak yang sudah ni mesti dekat air. Dia kata budak Budak tu mana? Nampak. Ini ada dua ada. Ni. Okey. Ini suspek Okey tak? Dia pergi hospital mana? Okey. Banyak orang tahu ni kes lah yang mangsa kena cabul. Dia adalah seorang ibu tunggal. Okey, dia telah dicabul oleh seorang pekerja warga Bangladesh. Okey, warga Bangladesh yang kebetulan pun dia pun kerja dekat situ. Alright. So selepas dia telah hubungi dengan kawan dan kawan dia telah hubungi datang kepada kita dan kita pun telah pergi nak cari pada lelaki Bangladesh tu. Akhirnya dia pun telah soroh dan company bernama Elentech kan macam tu nama dia. Saya pun tak berapa, dah lupa nama dia. Okey. Telah memberikan hukuman kepada si pesalah, hukuman untuk warga Bangladesh tu untuk bersihkan hostel selama seminggu. Itu yang hostel lah yang saya pergi tu. Kalau tengok video tu, itu yang tempat yang kita pergi hostel tu. Itu ada hostel dia untuk bersihkan hostel. So itu telah diberikan hukuman oleh pihak majikan, right? So selepas tu kami telah membuat, saya dah bawa bangsa pergi ke balai buat report lelaki warga Bangladesh, alright. So pekerja-pekerja warga asli ni sekarang makin lama mereka melampau, okay? Dan mereka tidak kisah pada apa yang mereka suka buat saja. So sekarang ni saya dekat balai polis, ibu pejabat polis daerah Kadus Bui. Ibu pejabat polis daerah Pulau Langat, alright. Okey, ini report saya. Saya membuat report terhadap company dia bernama Elentech Malaysia Sdn Bhd. Jalan terhadap pada pihak pengurus HR, bukan seperti saya punya report terhadap pihak HR. Human resource dia perlu berada dekat tengah-tengah. Dia bukan kena berada di sebelah majikan ke atau sebelah pekerja. Selepas buat report polis, lepas tu kita pergi ke Jabatan Buruh mangsa sini. Okey, kami sekarang berada di Pejabat Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia, Poklang. So kami telah submitkan report kami dan kakak ini pun telah submitkan report dia kepada Sumber Manusia Jabatan Buruh untuk mendapatkan satu keadilan bagi pihak kakak ini. Okey. Right. So ini adalah satu kesalahan besar yang telah dilakukan oleh pihak HR department, oleh apa company namanya kak? Elentech Sdn Bhd. Elentech Sdn Bhd HR department telah buat satu salah, iaitu pegawai tertinggi dia Encik Rosli. Encik Rosli ni adalah satu kesalahan, telah menghalang mangsa membuat laporan polis, menghalang mangsa untuk sorokkan kesalahan dia
Begitu ke baik ini yang Cik Rosli nak sampaikan kepada warga Bangla tu? Apa yang diberikan oleh warga Bangla kepada Cik Rosli? Maksud apa jika menjual maruah diri? Cakap. Semalam Cik Rosli ada berjumpa saya dengan mangsa dan mengatakan andai kata in future video kami yang Mr. Joseph buat dekat hostel Bangladesh tu akan diguna pakai and orang akan merekrut kita yang kita orang berdua pergi sana untuk menjual maruah diri. Okay. Ini ke sebagai seorang HR Department Manager Cik Rosli, saya mendakwa pada you you ada buat satu kesalahan besar. You telah menggunakan maruah mereka kedua ini kedua-dua adik-beradik ini untuk kepuasan apa? Warga Bangla ke? You sepatutnya kena ada pertengahan. HR means duduk tengah, bukan support pada pekerja, bukan support pada majikan. You sebagai human resource, human rights. Okay, saya akan bawa ke sini kepada Suhakam. Okay, alright, dan kita sudah pergi kepada Suhakam. Ini yang kes yang anda tahu yang kita follow pasal kes cabul oleh warga asing Okay, hari ini kita dah sampai ke Suhakam. Okay, ke Suhakam. Human rights hari ini kita dekat Suhakam, dekat KL. Dan kami pun telah menghantar kepada Jabatan Buruh Poklang. So next we will send to Women's WHO. Okay, untuk WHO saya akan adjust dengan appointment dan kita akan hantar untuk WHO lah. So sehingga kakak ini dapat satu keadilan. Alright, kakak ini kena dapat satu keadilan. Alright. Okay, dia seorang single parents So single parents sekarang bekerja dekat tempat kilang tiada keselamatan oleh syaitan-syaitan yang macam bekerja warga asing ni ambil kesempatan untuk mengacau dan membuat sebagainya. So kami tidak akan membiarkan ni, right? Okay, kita sudah pergi kepada WHO. Semua ni dah pergi dah, right? Semua ni dah pergi. Dah hampir 3 bulan dah, alright? Kes ni dah hampir 3 bulan, right? 3 bulan seorang mangsa cabul, okay, bukti ada, mengambilkan masa 3 bulan sehingga hari ini. Dan tadi saya pun follow up dengan mangsa, okay. Setiap kes saya akan follow up balik, tapi saya akan beri masa lah akan berikan masa, alright, untuk mereka untuk siasat. So saya pun tak laksanakan mana-mana pihak kerajaan, okay, atau mana-mana badan pekerjaan lah yang macam saya cakap PDRM yang kita pergi, lepas tu dah report kita pergi kepada Jabatan Buruh Jabatan Buruh dekat Poklang, selepas tu kita pergi kepada Suhakam, selepas tu kita pergi kepada WHO. So all this kita dah pergi dah untuk mendapatkan satu satu orang kata macam mana ni, satu feedback lah untuk mangsa mangsa dah macam dah trauma kan. Bila kerja dekat sana, warga Bangladesh telah mencabul dan sampai hari ini tiada jawapan untuk mangsa. Alright? Tiada jawapan untuk mangsa dan bila kawan mangsa telah menghubungi pihak pegawai polis yang dekat yang buat report tu, pegawai itu telah mengatakan bahawa Bangla itu telah dipenjarakan. Sudah hantar di penjara. Tapi saya pelik kat sini satu. Kalau dia hantar ke penjara, bila masa dia naik mahkamah? Takkan itu warga asing tu, Bangladesh tu, terus pergi ke penjara? Okay? Dan mangsa pun tidak bawa ke mahkamah. Dan saya tanya pada mangsa, pernahkah you naik mahkamah? Dia pun cakap tak ada. So, saya rasa tak tahu nak cakap apa lagi dah. Dengan keadaan sebegini rakyat Malaysia sekarang negara sendiri, okay? Lahir kat sini, kita paksa merana. Alright? Dan kita ada dapat double standard. Padahal, warga asing yang datang sini, mereka mendapatkan layanan VVIP. VVIP layanan mah. So, begitu bahagian kita pergi kepada 4 atau 5 department okay? Tapi saya tak salahkan siapa-siapa, mana-mana department lah, okay? Mana-mana kerajaan department kita bukan against pada kerajaan. Kita bukan against pada kerajaan, kita bukan against pada PDRM, kita bukan against pada WHO, kita bukan against pada Suhakam, kita bukan against pada Jabatan Buruh.
Tapi kita nak bela bagi ibu tunggal ni. Right? Kita nak bela nasib ibu tunggal ni. Sampai bila aku nak tengok? Saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya nak tengok sampai bila kan dia dapat keadilan. Dan hari ni, sampai hari ni, bila saya telefon dia pagi tadi, saya tanya, ada apa-apa status tak? Update? Nothing. Zero. Okay? Mengatakan zero. Dan mangsa pun sudah, saya ingat pun dia pun dah fed up dan dia pun macam dah lepas. Ini baru satu kes. Bukan satu kes. Berapa banyak kes lagi ada? Okay? Berapa ramai lagi mangsa yang telah dijadikan macam tu dan selepas tu mereka pun fed up nak buat report ke, nak fed up nak buat apa ke? Ha? Negara ini untuk kaum wanita pun tak ada perlindungan. Nak cakap macam mana lagi dah? Ha? Bila setan-setan yang warga asing macam ni yang telah mencabul dan mereka boleh kalau saya tak tuduhkan pada pihak penjara, kalau dia suruh penjara, dia suruh ada penjara mah. Alright? Tapi tak tahu macam dia pergi penjara, saya tak tahu. Apa hukuman dia dapat pun kita belum tahu. Apa section dia telah kena pun kita belum tahu lagi. Alright? Padahal mangsa perlu tahu kan? Mangsa perlu ada satu tahu yang apa section dia akan dia berada. Alright? So kalau dia berada di penjara, dia ada hukuman tu terbaiklah. Kalau itu setan kalau keluar, dia akan cuba buat lagi satu kes. Kes ni dia akan upgradekan lagi. Dulu dia cabul. Okay? Sekarang dia akan upgrade kepada rogol. Tu saja. So, bila mangsa dah kena rogol, apa akan jadi? Seperti inilah. So, apa guna kita ada kan satu WHO yang mengatakan untuk woman? Tak payahlah. Right? Tak payah buang masa saja. Right? Bagi rakyat untuk settlekan. Rakyat sendiri boleh settlekan. Itu rakyat sendiri boleh settlekan tu Bangladesh. Lelaki yang cabul tu. Satu dia boleh settle dengan halnya. Kalau rakyat buatlah. Selepas tu rakyat kenapa? Dikenakan undang-undang. Begitu akan section akan buka. Bila rakyat bercakap dengan satu perkataan yang tak bagus pun kepada warga saya, oh sudah salah, you kena masuk, duduk dalam. So hari ni kita boleh tengok dekat negara kita, wanita-wanita yang sekarang yang baru ibu tunggal ke atau seorang anak gadis ke nak keluar pun sekarang memang tak ada safety dah. Keselamatan memang tak ada. Dan si sial ni Bangla ni yang boleh membuat cabul, berapa kurang ajar dia buat itu macam. Betul saya kata, kalau saya terjumpa dia, itu Bangla, mesti dia kena confirm dia. Dia akan rasa buah tangan Malaysia macam mana. Okey? Dia akan rasa. Sebab buat macam kes seperti ini saya mengatakan memang kalau kerajaan kita tak boleh buat apa-apa untuk bagi bela kepada ibu tunggal yang itu yang saya cakap. Saya akan buat satu live video bersama dia. Mungkin dalam esok atau lusa saya akan jumpa sama dia. Saya akan buatkan satu live video dan saya biar rakyat sendiri tahu apa yang dia telah lalui dan apa derita dia sekarang tengah melalui dan macam mana trauma dia tengah melalui. Okey, sampai hari ini dia pun tak tahu apa balasan. Okey, apa yang telah berlaku, apa yang telah jadi kepada suspek ke atau kita belum tahu. Hanya yang kita tahu last itu pihak pegawai penyiasat berkata bahawa dia telah dipenjarakan. Bagi saya itu macam soalan memang saya pun confused. Saya tak pergi ke mahkamah. Kes saya perlu keadaan mahkamah. Yang saya pergi ke Bukit Gambir itu yang tempat yang si Mangkuk Hayun itu pun boleh kena sama mahkamah, kena bayar jamin. Semua boleh ikut undang-undang. Tapi bila rakyat Malaysia kita telah dicabul 3 bulan PDRM, Suakam, WHO, Jabatan Buruh, 4 departmen. Satu departmen pun bagi jawapan adalah dipenjarakan. Bagi 3 departmen tak ada suara. Tak ada suara lah. So apa gunanya rakyat Malaysia membayar cukai, bayar cukai dan bagi orang duduk senang sana dekat aircon. Abang lah, ini bukan tengok pasal kaum ke atau bangsa lah. Kita tengok dia sebagai seorang wanita. Alright? Kalau kita tak boleh
kalau kita tak boleh bela kita punya rakyat. Sekarang saya tengok banyak kali kita berlaku, rakyat kena bela rakyat sendiri je. Okay? Kita nak harapkan pada kepada kerajaan ke, kerajaan pusat ke, atau kerajaan memang tak dapatnya. Dan apa yang kita telah lalui, okey, seorang mangsa telah dicabul dan dia tengok cara dia buat dan tiada keadilan bagi dia, memang tak tahu saya nak cakap apa lagi dah. Anda cuba fikirlah, kalau ia berlaku kepada seorang anak gadis kepada menteri ke VVIP ke, ini ke balasan yang dia akan terima? Jawapan. Kalau mangsa itu adalah seorang anak menteri ke, atau VVIP ke, atau warga asing yang ada duitnya ke, kan? Seperti yang warga asing yang bakar bercun untuk hari jadi dia. Bagus. Bagus. Apa tindakan kita boleh ambil? Tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh ambil tindakan. Salah. Jika rakyat mengambil tindakan, salah. Undang-undang pun tak boleh buat apa. Kalau rakyat Malaysia bakar mercun, mana permit? Siapa bagi you bakar mercun? Kena naik court lah, kena main saman lah. Kalau warga asing buat, tak ada apa-apa lah. Kosong lah. 0-0 lah. Apa yang tengah berlaku ni sekarang? Saya pun tak faham. Negara kita ni tengah pergi ke tahap mana pun kita pun tak tahu. Memang saya pun tak tahu. Ke tahap mana? Seorang wanita yang telah dicabul, tak ada sampai hari tak ada jawapan, dah 3 bulan. Saya ingat kalau dia rogol pun soal kena rogol pun 3 bulan pun dia macam tu dibiarkan lah. Patutnya mangsa kalau itu lelaki Bangladesh betul-betul dipenjarakan, kenapa dia tak ada dibawa ke mahkamah? Kenapa mangsa tak ada dipanggil di mahkamah? Mana boleh dia ada macam sistem macam tu? Saya pun tak tengok macam sistem macam tu. Sebab saya pun kena tahan kan. Banyak kali kena tahan masuk polis kan, masuk lokap semua kan. So kita pun tahu lah, kalau nak pergi penjara, dia kena ikut prosedur mahkamah. Mahkamah kena jatuh hukum. Alright. Tanpa mahkamah jatuh hukum, kita tak boleh pergi penjara. Alright. So rakyat kita perlu fikirlah, selepas ni kalau kita nak pilih kerajaan, atau terutama sekali ahli parlimen, ahli DUN. Selepas ni saya nak pergi tengok ahli DUN pula. Okay. Apa pendapat ahli DUN? Sebab saya pergi tempat baca Jabatan Buruh memang tak laku. Berlaku di kilang. Jabatan Buruh tak boleh ambil action, saya ingat. Mungkin itu bukan kawasan mereka kot. Jabatan Buruh bukan kawasan kilang, itu bukan kawasan mereka. Okay? Kita rakyat Malaysia ikut standard, ikut prosedur pergi. Submit dokumen. Setiap dokumen yang saya panggil dia start submit, ada berlaku dengan whole history dia tulis kat sana. Okay? Sudah buat print, sudah buat kopi, sudah hantar. Department ke department kita pergi. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? So beginilah cara akan berlaku jika kalau mana-mana anak gadis ke atau ibu tunggal ke yang kena attack dengan warga asing ni, macam same lah, 6 bulan, 3 bulan, lepas tu kes buang lah, tak ada kesnya. So mereka akan upgradekan mereka punya habit tu daripada cabul pergi ke tahap rogol. Selepas rogol, apa akan jadi? Kita sendiri saya nak cakap pun malu lah kan. Kalau tak ada cukup duit tu, tak cukup duit tu, kerjalah lebih sikit OT. Tapi nak ambil duit daripada warga asing semua. Tak perlu. Saya tak salahkan siapa-siapa tahu. Tapi yang ambil individu tahulah. Siapa-siapa yang tahulah. Yang terima tu boleh tahulah. Come on lah. Kita sebagai rakyat Malaysia dan Team Brotherhood tetap akan bela si mangsa ibu tunggal ni sehingga dia dapat satu keadilan yang betul. Okey? Tak kira lah apa yang nak jadi, jadilah. Kita nak tengok juga berapa lama lagi rakyat Malaysia nak berdiam lagi dah. Dengan karena yang macam diorang buat ini semua. Warga asing. Sana conquer, sini conquer. Tapi rakyat Malaysia nak buat apa?
kerja bawah tapak kaki dia orang. Ha? Tengok, macam saya kata pasal burung sedang, apa yang berlaku? Mereka boleh buat bisnes dekat dalam pasar tanpa ada dokumen, satu dokumen pun. Bila polis rush, semua pun boleh pergi, lari. Lepas tu 2-3 hari betul datang balik. So sampai bila lah? Sampai bila kita punya negara nak pergi tahap ini? Dan sampai bila kita nak go through all this kan macam yang nonsense kan? Come on lah. 3 bulan tu. Saya pun tengok pun saya pun dah panas lah. Dengar pun terus panas tu. 3 bulan sampai settle case. Mangsa pun tak tahu. Mangsa tak tahu apa yang berlaku. Padahal dia yang kena cabul. Dia yang kena cabut, tapi mangsa tak tahu apa dia buat. Tak tahu jawapan. Don't know, dia cakap, don't know. Kes cabul tau. Come on lah. Saya berharap lah kerajaan ke, yang duduk-duduk yang minta undi ya. Dah PRU 15 dah sampai dah. PRU 15 dah sampai dah. Marilah. Mari minta. Oh, kita akan jaga rakyat, kita akan buat untuk rakyat semua. Rakyat tak perlu risau, rakyat tidak perlu fikir. Rakyat boleh senang. Selepas tu, batang hidup pun tak nampak kat office lah. Mana YB? Oh, YB sudah pergi meeting. YB tak ada sini. YB datang ke office berapa? YB sampai pun dalam pukul 4 lebih. 4 lebih sampai 45, masyarakat balik. Kerja 45 minit saja. Sebalik YB ke mana? Cakap kalau jumpa rakyat, bela untuk nasib rakyat. Yang saya tanya hari itu kan, satu YB ke ahli parlimen, satu hari berapa rakyat main nasib yang bela? Berapa nasib rakyat? Berapa ramai? Satu orang? Ada? Adakah satu YB pergi jumpa satu rakyat Malaysia yang susah? Selama dia duduk dalam position ahli DON ke, ahli parlimen ke, ada pernah pergi jumpa? Satu bangsa, satu banding ada. Pernahkah dia orang naik tu flag PPR ke, pergi cari bantuan ke? Tengok macam kita meeting semua buat. Tengok Super Talk Singa buat dekat Penang. Seberang sini kita Seazri buat dekat ini Pahang, dia orang semua pun kita rakyat kena buat. So apa gunanya kerajaan yang duduk sana tak dapat bantu rakyat, bergaduh politik dia orang, besok nak minta undi, kita kena bayar tax, pasti orang semua duduk senang, pergi kereta free, naik petrol pun free, tol free, parking free, makan free, semua free, rumah free, aircon free, semua free. Saya berharaplah WHO ke, Jabatan Buruh ke, Suakam ke, pihak PJRM ke, sila bagi satu balasan atau satu jawapan untuk si mangsa ni. Sehingga tidak ada jawapan, sehingga itu kita akan fight untuk minta dia jawapan. Alright? Kita nak dia nasib dia dibela. Alright? Dia telah berlaku di tempat kerja, bukan di luar tau, di tempat kerja. Tempat kerja yang dia kerja, dia telah dicabul. Dah 3 bulan dah saya buat ini video. Last dengan mangsa. Setiap department saya pergi, setiap department ada live tu. Kalau boleh cek dalam itu saya Facebook apa. Setiap department saya dah buat live dah. Alright? So kita dah follow prosedur. Okay? So kita nak tahu. Kita tak nak dengar satu cerita saja, dia telah dipenjarakan. Penjara mana? Dekat mana dia duduk? Cukuplah dengan apa yang nasib yang rakyat ini tengah derita. Tambah dengan PKP lagi, tambah beban lagi. So saya berharaplah kalau boleh pihak-pihak berkuasa ni sila buat kerja sikit lah. Jangan ada double standard. Jangan seperti area Bukit Gambir. Tak boleh. Bukit Gambir memang 100% dah double standard. 100% double standard. Kalau Bukit Gambir memang orang duduk sebelah tak ada pakai mask, dia tak ada saman ya. Kalau saya daripada KL ke sampai Bukit Gambir tak pakai mask, saya kena saman. Bukit Gambir memang tak ada saman ya. Sebab dia orang komiti bagi semua bagus semua. Merchant boleh bakar,
masa PKP. Tak boleh ambil tindakan lah. Salah. Kalau kita ambil tindakan salah. Dia akan pakai lawyer kancu balik kerajaan. Kenapa kerajaan menangkap saya? Sebab saya bakar buncung pada saya hari jadi. Betul kan? Takut pada dia lah. Tak boleh ambil tindakan kan? Tak ada law kan? Law yang tak ada kan? Dia boleh page dalam social media dia. Dia punya title, dia nama Maria. Maria ke Beria ke? Maria, dia boleh Maria lah. Rakyat masih tengok jugalah. Okay? Rakyat masih tengok juga. Sampai bila dia nak berlaku dah tengok? Sampai bila? Okay? Kepada warga Bangladesh yang telah cabul itu bangsa, kalau you dekat luar, tahulah apa akan berlaku pada you. Kita rakyat tetap akan bela nasib ibu tunggal tu. Alright? Biar apa pun jadilah, kita nak nasib apa yang didapat bela untuk ibu tunggal tu. Alright? Okay, sorry saya suka down video sebab saya ada berhenti pun nak habis dah. Okay, so itu guys saya nak share. Saya akan update dalam masa terdekat ini dengan si mangsa. Apa yang dia telah lalui sekarang dan apa trauma yang dia tengah lalui sekarang. Alright? Salam 3 bangsa bersatu, salam satu Malaysia dan salam brotherhood.